Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Abdul Jalil yang memegang nombor kad matrik D20211000565 daripada Guru Bulan Sabit Merah 1 kumpulan B. Pada kali ini saya ingin menceritakan dan menunjukkan bagaimana cara untuk melaksanakan CPR atau nama lainnya Cardiopulmonary Resuscitation. Pertama sekali, kita beralih kepada pengenalan. CPR merupakan rawatan untuk memulihkan jantung dan paru-paru yang terhenti akibat beberapa perkara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan membantu mengekalkan pernafasan dan aliran darah. Seterusnya, kita beralih kepada apa itu CPR. CPR bermaksud Cardiopulmonary Resuscitation, yang merupakan satu kaedah pertolongan cemas yang bertujuan untuk mengembalikan pengaliran darah dan kadar oksigen yang mencukupi ke paru-paru, otak dan organ-organ penting yang lain. Prosedur ini merangkumi tekanan dada dan bantuan pernafasan dari mulut ke mulut, dan ianya sangat penting kerana boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Melakukan CPR dengan kadar yang segera boleh meningkatkan sehingga 2 hingga 3 kali ganda lebih tinggi. Terdapat beberapa contoh situasi di mana kita perlu untuk melakukan CPR. Yang pertama adalah serangan jantung, kedua lemas, ketiga renjatan elektrik, keempat panahan peti, dan yang kelima denyutan nadi terhenti. Seterusnya, kita beralih kepada tujuan utama dalam penghasilan video ini, di mana ianya merupakan satu langkah-langkah untuk melaksanakan CPR. Langkah-langkah ini diakronimkan sebagai DRABC. D merupakan danger, R untuk respond, A airway, B untuk breathing, dan C circulation. Langkah pertama iaitu danger, ataupun kita boleh panggil sebagai bahaya. Danger merupakan satu langkah di mana untuk menilai dan memahami situasi yang berlaku bergantung kepada tempat kejadian. Keadaan ini kerana ia bertujuan untuk memastikan persekitaran tidak mendatangkan sebarang bahaya kepada mangsa dan penyelamat. Ketika proses ini juga, kita perlu memanggil sesiapa sahaja untuk mendapatkan bantuan yang diberi tugas sebagai pengawal. Langkah kedua iaitu respon ataupun tindak balas. Respon merupakan satu langkah di mana mangsa diperiksa untuk melihat sebarang tindak balas yang terdapat kepada pesakit. Kejutkan pesakit dengan menepuk bahu beberapa kali atau menjeritkan sesuatu perkara. Pastikan pesakit pada ketika itu berada pada permukaan yang rata. Jika pesakit tiada menunjukkan sebarang tindak balas, penyelamat hendaklah meminta kepada sesiapa sahaja yang berdekatan pada ketika itu untuk menghubungi 999 bagi mendapatkan bantuan yang selanjutnya. Langkah ketiga, airway ataupun saluran pernafasan. Airway merupakan langkah di mana penyelamat memeriksa saluran pengudaraan mangsa dan memastikan saluran tersebut terbuka dengan baik. Langkah tersebut boleh dilaksanakan dengan melakukan teknik mengangkat dagu dan mendongakkan kepala. Teknik tersebut perlu dilakukan dengan meletakkan tangan pada dagu dan kepala. Buka mulut pesakit untuk memeriksa sama ada lidah pesakit tidak menghalang saluran pernafasan. Langkah keempat iaitu breathing ataupun pernafasan. Langkah ini merupakan satu langkah di mana meletakkan posisi pipi dekat dengan hidung dan mulut mangsa, dengan pada ketika itu muka menghadap ke arah dada mangsa. Proses ini mengambil masa selama 5 hingga 10 saat untuk melihat, mendengar dan merasa pernafasan. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa sehingga tertutup dan beri hembusan penuh sebanyak 2 kali ke dalam mulut selama 2 saat bagi setiap hembusan. Langkah kelima iaitu circulation. Langkah ini merupakan satu langkah di mana penyelamat menekan dada mangsa apabila tiada tanda-tanda pernafasan yang normal, batuk atau sebarang pergerakan kepada mangsa. Kaedah ini
dengan memberikan satu tekanan di tengah dada, iaitu pada posisi sternum bone atau ulu hati. Kaedahnya adalah dengan meletakkan tangan di tengah dada mangsa, di mana tangan dominan berada di posisi bawah dan diikuti dengan tangan satu lagi. Beri tekanan ke dalam 1,5 hingga 2 inci sebanyak 30 kali pada kadar 150 kali dalam seminit. Teruskan dengan memberi 2 hembusan, dan jika tiada sebarang pergerakan, teruskan semula dengan 30 kali tekanan sehingga bantuan tiba atau sehingga mangsa sedar. Langkah kelima iaitu recovery position atau posisi pemulihan. Langkah ini merupakan satu langkah yang dilakukan ketika mangsa telah sedar dan tahap pernafasan mangsa dalam keadaan yang normal. Antara langkah bagi melaksanakan recovery position adalah seperti berikut. Pertama, letakkan salah satu lengan mangsa yang berdekatan dengan penyelamat secara lurus memanjang. Letakkan lengan satu lagi dengan memastikan tangan mangsa berada di pipi sebelah. Angkat sedikit lutut mangsa yang bersilang dengan tangan yang diluruskan secara memanjang. Tarik mangsa dengan meringkan kedudukan mangsa, di mana tangan sebelah kiri diletakkan pada siku dan tangan sebelah kanan diletakkan pada lutut mangsa. Tunggu sehingga bantuan tiba.